TV KPM. Ke kirilah, ahai ke kananlah, ahai inilah desa yang tercinta, ahai menyarilah, ahai. Oh, seronoknya bila sebut tentang desa yang tercinta ni. Cakap tentang desa, tiba-tiba teringat pula rumah opah. Nak baliklah rumah opah. Tak apa yang susahnya. Buka je peta dekat dalam telefon ni. Tak boleh guna. Aduh, tak boleh guna pula peta. Macam mana ni? Tak tahu jalan nak pergi rumah opah ni. Tak apa. Rasanya dekat sini ada peta untuk ke rumah opah. Okey, tak apa. Jom cari peta. Okey, kat mana peta ni? Rasanya yang mana? Rasanya yang ni peta ni, betul tak? Betul lah. Okey, peta dah jumpa. Dah tahu dah ni nak balik ke rumah opah. Tapi, banyaknya nombor, titik. Ke kanan. Ni gambar macam mana pula gambar ni peta ni? Mira, buat apa tu? Cikgu. Cikgu. Saya nak pulang ke rumah opah. Tapi kan cikgu, saya kurang fahamlah tentang kegunaan peta ni macam mana. Okey, peta apa ni Mira? Okey, ni Mira, ini adalah peta skala dan koordinat. Okey. Mira tahu tak apa itu skala dan koordinat? Skala dan koordinat? Macam kurang jelas lah cikgu. Okey, tak apa Mira. Jadi hari ni cikgu pun ada masa terluang. Jadi cikgu sebelum bawa Mira ke rumah opah Mira, cikgu nak ajar Mira apa yang dimaksudkan dengan skala dan koordinat. Wah, menarik tu cikgu. Betul? Betul. Okey, jom ikut cikgu. Jom masuk kelas. Ke kirilah, ahai ke kananlah, ahai. Menarilah, ahai menyanyilah, ahai. Apa tu? Hai kawan-kawan. Selamat datang ke kelas menengah atas di Didik TV KPM. Hari ini anda bertemankan saya, Kak Mira. Kita nak belajar mata pelajaran matematik untuk murid-murid tahun 4. Untuk murid-murid tingkatan 4 dengan tajuknya skala dan koordinat. Baiklah kawan-kawan, hari ini kita nak pulang ke kampung. Tapi nak pulang ke kampung, nak pulang ke rumah opah ni, kita kena tahu apa yang dimaksudkan dengan skala dan koordinat. Kita akan belajar sebentar nanti dengan guru penyampai. Tetapi sebelum itu, suka untuk Mira perkenalkan jurubahasa isyarat yang bersama dengan Mira hari ini di studio, iaitu Cikgu Zaharatul Azma Muhammad Kamal dari SK Taman Bunga Raya 1, Rawang, Selangor. Apa khabar cikgu? Terima kasih kerana bersama dengan kami untuk hari ini, cikgu. Okey, kawan-kawan, dah bersedia nak pulang ke rumah opah? Kalau dah bersedia, jom kita belajar dengan guru kita hari ini, iaitu Cikgu Saiful Amri Sailan. Assalamualaikum, cikgu. Waalaikumsalam, Mira. Sihat, cikgu? Alhamdulillah, sihat sangat, Mira. Wah. Dan saya sangat bersedia untuk hari ini sebenarnya. Okey, cikgu. Okey, boleh, Mira? Okey, kita nak pulang ke rumah opah ni, cikgu. Saya tadi tak reti nak baca peta macam mana, tapi cikgu dah kata nanti nak terangkan tentang skala dan koordinat. Jadi, cikgu, apa yang dimaksudkan dengan skala dan koordinat tu? Okey Mira, hari ini peluang Mira untuk balik ke rumah opah Mira dengan cepat. Tetapi sebelum itu cikgu hendak mengajar dahulu apa yang dimaksudkan dengan skala dan koordinat. Boleh cikgu mulakan? Boleh, cikgu. Okey, terima kasih Mira. Okey, jom Mira kita tengok ya. Okey, tajuk kita pada hari ini adalah Matematik KSSM Pendidikan Khas tingkatan 4 dengan tajuk skala dan koordinat. Saya Cikgu SAIFULAMRI, Cikgu Saiful Amri, isyarat nama saya S. Okey. Okey, dari Sekolah Menengah Pendidikan Khas Vokasional Shah Alam. Okey Mira, jom kita terus ya. Boleh. Okey, sebelum kita memulakan atau meneruskan sesi pembelajaran, suka untuk saya mengingatkan kepada semua murid-murid saya, yang pertama mesti ada buku teks. Okey, saya harap yang di rumah semua bersedia dengan buku teks masing-masing. Yang kedua, buku nota. Baik. Yang ketiga, alat tulis. Mira ada alat tulis? Ada, cikgu. Okey, good Mira. Dan kepada murid-murid berkeperluan pendidikan khas pendengaran, pastinya cikgu mahu semua alat bantu pendengaran berfungsi dengan baik. Okey semua? Okey, cikgu. Okey, jom kita teruskan. Jom.
Okey, apa yang akan kita pelajari pada hari ini? Okey, jika kita lihat hari ini kita akan memahami skala dan koordinat. Apakah yang dimaksudkan dengan skala dan apakah yang dimaksudkan dengan koordinat? Kita akan belajar sebentar lagi. Tetapi fokus kita pada hari ini adalah kita akan mengenal dan menghasilkan skala. Itu yang pertama. Seterusnya kita akan menyatakan koordinat daripada skala yang diberi. Okey, di sini ini adalah dua apa yang akan kita cuba capai sebelum berakhirnya sesi pembelajaran pada hari ini. Boleh ya, Mira? Boleh, cikgu. Mira bersedia? Okey. Seterusnya, Mira. Okey, pengetahuan sedia ada bermaksud apa yang telah kita pelajari berkaitan dengan skala dan koordinat sebelum ini. Okey, sama-sama kita lihat. Okey. Ini dipanggil Satah Chart Test. Okey. Satah ini kalau kita lihat, kita pernah belajar apa yang dimaksudkan dengan paksi Y, apa yang dimaksudkan dengan baris, apa yang dimaksudkan dengan asalan. Asalan adalah nilai sifar, nilai permula kepada paksi itu sendiri. Okey, seterusnya paksi X ataupun dikenali sebagai lajur. Okey, jadi daripada apa yang kita lihat daripada satah ini, kita dapat lihat apa yang dimaksudkan dengan paksi Y, apa yang dimaksudkan dengan baris, apa yang dimaksudkan dengan asalan, apa pula yang dimaksudkan dengan paksi X ataupun lajur. Okey, ini semua yang akan kalau kita faham sebelum ini, yang kita dah pelajari. Okey, istilah-istilah ini, dan saya harap murid di rumah juga sudah mengenal dengan sebaiknya apa yang dimaksudkan dengan semua istilah-istilah ini. Okey, baiklah, jom seterusnya. Okey, cikgu terus masuk. Apakah ini yang dimaksudkan dengan koordinat? Okey, koordinat adalah sesuatu kedudukan yang ditentukan dengan merujuk kepada persilangan antara lajur dan baris. Tadi kita dah belajar dah, lajur tu di bahagian atas dan baris di bahagian bawahnya. Okey, koordinat juga ialah pasangan nombor yang menentukan kedudukan sesuatu titik terhadap paksi X dan paksi Y. Jadi koordinat ni dia adalah pertemuan di antara dua nombor. Okey. Seterusnya kita tengok skala. Skala pula adalah skala pada paksi. Kita akan fokuskan skala kita berkaitan dengan paksi sebab tadi Mira tunjukkan cikgu tentang berkaitan dengan peta. Jadi skala pada paksi ialah suatu nisbah. Nisbah atau kadar yang menunjukkan nilai yang diwakili oleh setiap unit pada paksi itu. Okey, jika kita lihat pada gambar ini, inilah cara kita nak menulis skala ya, Mira. 1/3. Dua titik itu kita sebut sebagai kepada. 1/3 ataupun 1/5. Apa yang dimasukkan dengan 1/3 dan apa yang dimasukkan dengan 1/5 ini? Okey, 1/3 bermaksud satu unit kotak bersama dengan 3 unit. 3 unit kilometer, meter dan sebagainya. Okey, jadi biasanya kalau kita nak lihat peta, beginilah keadaannya. Okey, dia akan membesarlah. Peta kita tahu nilainya lebih besar kan kalau kedudukannya sebenar. Jadi peta ni nilainya kecil. Jadi 1 unit kepada 3 ataupun 1 unit kepada 5 bergantung kepada nilai itu sendiri. Okey, Mira? Boleh, cikgu. Okey, Mira. Nampaknya cikgu pun dah selesai menerangkan tentang apa yang dimaksudkan dengan skala, apa yang dimaksudkan dengan koordinat, apa itu lajur, apa itu baris. Itu sedikit pengetahuan ringkas yang murid-murid perlu tahu pada segmen ini. Untuk segmen selepas ini, saya kira cikgu Saiful nak terangkan dengan lebih mendalam lagi macam mana untuk murid-murid tahu dan faham apa yang dipanggil sebagai skala dan koordinat. Tapi kita nak berhenti berehat seketika. Kita akan sambung semula kelas matematik kita selepas ini. Jangan ke mana-mana. Kawan-kawan, jom masuk ke kelas semula. Hari ini kita belajar mata pelajaran matematik untuk murid-murid tingkatan 4 bagi murid-murid berkeperluan pendidikan khas. Baiklah, untuk kali ini saya bersama dengan Cikgu Saiful Amri, kita nak belajar tentang skala dan koordinat. Tapi kan, apa sebenarnya kepentingan untuk kita belajar skala dan koordinat ni? Kenapa perlu belajar? Kita tanya Cikgu Saiful. Silakan Cikgu. Okey, terima kasih Mira. Betul. Sebenarnya apa kepentingan untuk kita mempelajari skala dan koordinat ini? Okey, skala dan koordinat ini sebenarnya sangat banyak, sangat penting dalam kehidupan kita sebenarnya. Okey, apa kegiatan harian kita semuanya menggunakan skala dan koordinat sebenarnya. Okey, sebagai contoh antaranya apabila kita nak masuk ke dalam pawagam.
Okay, kita perlu beli tiket dan di tiket mesti ada dinomborkan tiket itu. Di situ kegunaan skala dan koordinat. Begitu juga apabila kita nak menaiki bas ekspres, kita nak ambil kedudukan kita di dalam sesuatu panggung wayang, di dalam auditorium dan sebagainya. Itulah antara kepentingan koordinat dan skala. Dan seperti yang Mira sendiri, masalah di awal apabila Mira suka untuk pergi ke rumah nenek Mira tu juga menggunakan skala dan koordinat sebenarnya. Okey. Maksudnya itu ada kepentingan kaitan dengan kehidupan seharian lah, cikgu. Betul lah. Okey, Itu cikgu. pentingnya belajar skala dan koordinat ni. Okey Mira, boleh cikgu teruskan? Boleh, silakan cikgu. Baiklah, jom kita masuk pula apa yang akan kita pelajari yang seterusnya. Okey, kita akan mula mengenal paksi. Apakah yang dimaksudkan dengan paksi itu? Okey, paksi ini terbagi kepada dua, Mira. Yang pertama, paksi mengufuk. Okey, dan yang kedua adalah paksi mencancang. Apakah paksi mengufuk dan apakah paksi mencancang? Okay, jika kita boleh lihat daripada gambar ini, paksi mengufuk adalah paksi koordinat yang mendatar. Maksudnya dia di bahagian bawah saja mendatar. Okay? Dan yang kedua, paksi mencancang pula adalah paksi koordinat yang menegak. Okey. Jadi di sini kita boleh dapat fahami apa yang dimaksudkan dengan paksi mengufuk dan paksi mencancang. Okey, seterusnya Mira, kita tengok paksi koordinat pada satu satah selalunya merupakan dua garis nombor yang ditanda dengan nilai dalam urutan seragam. Urutan seragam tu maksudnya bila Mira mula dengan nombor 1, mesti diikuti dengan nombor 2, 3, 4 dan sebagainya. Teruskan. Okey. Begitu juga kalau Mira mula dengan nombor 2, dia akan berganda dengan 2, 4, 6, 8 dan sebagainya. Seterusnya macam tu Mira. Okey, itu yang dimasukkan dengan nilai dalam urutan seragam. Okey, seterusnya kedua-dua paksi boleh ditandakan dengan nilai mengikut pola nombor yang sama atau berlainan. Okey, contohnya pada paksi mengufuk, Mira menggunakan pola nombor 3, 6, 9 dan seterusnya. Okey, di paksi mencancang Mira menggunakan pola nombor 5, 10, 15 dan sebagainya. Boleh. Okey, dia boleh berbeza. Okey, sama tentulah boleh. Tetapi kalau berbeza, tiada masalah. Okey, itu ya bagaimana kita nak mengenal paksi ini. Seterusnya, okey, jom cuba ni. Cikgu nak tengok Mira. Sangat mudah sebenarnya Mira. Mira mungkin boleh lihat kepada gambar. Okey. Apa yang Mira akan isi di dalam kotak yang di luar itu. Okey, cuba kita tengok pada paksi mengufuk dahulu. Nilai pada paksi mengufuk dimulakan dengan nilai asalan 0 ataupun sifar, 1, 2, 3. Seterusnya? Lepas 3, berapa kawan-kawan? Lepas 3, 4 dan 5. Dan 5. Mudah saja sebenarnya. Ini adalah nilai yang sama. Okay? Kita menggunakan pola nombor 1, 1. Begitu juga dengan paksi mencancang. Bagaimana dengan paksi mencancang? 1, 2, 3, kemudiannya 4 dan juga 5. Pandai Mira. Okey, mudah saja sebenarnya Mira. Okey, jom Mira kita tengok yang seterusnya. Okey, yang ni pula kita tengok paksi mengufuk dimulakan dengan asalan sifar, 2, 4, 6, kemudian lepas 6 berapa kawan-kawan? Ini sifir 2 ni. 2, 4, 6, 8 dan 10. 10. Betul Mira. Sifir 2. Kalau dah hafal sifir ni, sifir ni orang kata macam hati ataupun jantung matematik di sekolah rendah. Jadi semua murid mesti dah mula menghafal sifir sebenarnya. Okey, seterusnya kita tengok pula paksi mencancang. Dimulakan dengan sifar di asalan 3, 6, kemudiannya 3, 6, 9, 12, 15. 15. Bijak Mira. Okey, itu tadi ya. Bagi paksi mencancang dimulakan dengan sifar, 3, 6, 9, 12 dan 15. Pola nombornya adalah naik 3, 3. Betul. Okey. Jom kita teruskan. Okey, sekarang ni kita masuk apa yang dimasukkan dengan skala. Cikgu akan ulang-ulang apa yang dimasukkan dengan skala ni supaya semua murid-murid di rumah terus faham apa yang dimasukkan dengan skala. Okey, skala pada paksi ialah suatu nisbah yang menunjukkan nilai yang diwakili oleh setiap unit pada paksi itu. Apa yang dimaksudkan dengan nilai pada setiap unit? Okey, kalau kita lihat bagaimana untuk menulis skala, 1 ada nokta bertindih 3. Okey, cara kita nak menyebutnya adalah 1 kepada 3. Macam tu, okey? Ataupun 1 kepada 5. Apa yang dimaksudkan 1? Apa yang dimaksudkan dengan 3? Apa pula yang dimaksudkan dengan 1? Apa pula yang dimaksudkan dengan 5? Okay, 1 bermaksud nilai unit.
okey, pada kertas graf ataupun pada peta yang biasa kita lihat. Okey, 1 tu adalah nilai unitnya dan 3 pula mewakili nilai sebenar. Okey, jadi kalau dalam contoh yang cikgu bagi ini, 1 unit di dalam peta mewakili 3 kilometer di tempat yang sebenar. Jadi di sini 1/3. Begitu sebenarnya skala. Begitu juga yang nombor 2, 1/5. 1 unit mewakili 5. Okey, 5 apa? 5 kilometer, 5 meter dan sebagainya. Ini dalam topik panjang nantilah kalau kita belajar. Okey. Jadi sekarang kita dah mula faham dah apa yang dimaksudkan skala. Okey, begini cara nak menulis skala. 1/3 ataupun 1/5 berdasarkan kepada unit pada gambar rajah yang cikgu sediakan itu. Okey. Baik, cikgu. Baiklah. Okey, seterusnya kita tengok skala pada paksi. Sekarang kita nak fokuskan pada paksi ni sebab ianya berkaitan dengan koordinat. Skala pada paksi mencancang ialah 1/1. Jadi bermaksud 1 unit pada paksi mewakili 1 unit. 1 unit itu sama ada kilometer, meter dan cikgu ulang tadi tu lah kan? Betul. Okey, seterusnya skala pada paksi mengufuk. Mengufuk ni yang mana, Mira? Mengufuk yang mendata, cikgu. Mendata, betul. Okey, yang mendata ini skala pada paksi mengufuk ialah 1/2. Okey, kerana 1 unit pada paksi mewakili 2 unit. 2 unit sama ada 2 cm, 2 meter atau 2 kilometer dan sebagainya lah. Okey, jadi di sini kita boleh nampak kedua-dua paksi nilai nombornya tidak sama. Paksi pada paksi X ataupun paksi mengufuk menggunakan 1/2, manakala paksi mencancang menggunakan 1/1. 1/1, betul. Okey, skala yang digunakan pada paksi mesti seragam. Itu yang penting sebenarnya. Okey, pastikan bila Mira menggunakan nilainya 2, kenalah ikut gandaan 2, 4, 6 dan seterusnya. Begitu juga kalau menggunakan pada paksi mencancang, 5, 10, 15 dan sebagainya. Okey, pastikan nilainya adalah seragam. Okey. Seterusnya. Okey. Nyatakan skala yang digunakan pada paksi mengufuk dan paksi mencancang dalam setiap satah yang berikut. Okey, Mira, cuba kita tengok A. Okey, A paksi mengufuk. Berapakah nilai skalanya? Nilai skala untuk paksi mengufuk, cikgu, sebabkan mengufuk yang mendata kawan-kawan di bawah. Jadi 1, 2, 3, 4, 5. Pastinya nisbah 1/1. Betul, 1/1. Okey, itu tepat untuk paksi mengufuk. Bagaimana dengan paksi mencancang, Mira? Paksi mencancang pula yang menegak. Kalau yang menegak ni 2, 4, 6 sudah pasti nisbahnya merupakan nisbah 1/2. 1/2. Okey, tepat sekali. Bagus, Mira. Okey, seterusnya untuk soalan B pula bagaimana, Mira? Nombornya agak besar di situ. Wah, untuk B pula, cikgu, saya nampak untuk paksi mengufuk yang mana tadi, kawan-kawan? Betul, yang mengufuk yang mendata. Yang mendata di bawah 4, 8, 12, 16, 20. Jadi nisbah 1/4. Betul kan, cikgu? Betul. Okey. Untuk paksi mencacang, cikgu, saya nampak ada Q dekat situ, cikgu. Jadi saya rasa tak apa, mesti nak menguji pemahaman saya ni. 3, 6 Q tu sudah pastinya berapa kan, kawan? 9. Betul, Mira. Jadi bagaimana dengan paksi mencancang? Paksi mencancang nisbah 1/9. 1/9? Ya. 1/3. Maafkan saya, cikgu. 9 bukan Q. 9. Betul, Mira. Tak apa, tak ada masalah, Mira. Biasalah kita kan. Okey, 1/3. Okey, tepat sekali, Mira. Keempat soalan ni Mira jawab dengan tepat. Jadi cikgu rasa cikgu perlu bagi sesuatu kepada Mira lah. Okey, cikgu bersama cikgu ada papan ganjaran. Jadi cikgu nak bagi ganjaran ada 4 soalan yang Mira jawab dengan tepat hari ini. Cikgu. Boleh, Mira? Boleh. Nanti dah ini kita kira berapakah bilangan bintang yang akan Mira terima. Wah. Okey, kita tengok. Terima kasih, cikgu. Cikgu tampal saja dahulu ya. Boleh. Okey, kawan-kawan, ini ganjaran yang akan kita dapat jika kita dapat jawab dengan tepat. Baik, cikgu. Okey, Mira. Tanya Mira ya 4 soalan setelah pun Mira cuba jawab. Seterusnya, Mira, cikgu ada jom cuba untuk Mira. Boleh? Boleh, cikgu. Okey, Mira, saya yakin Mira dan rakan-rakan di rumah semua sudah mula memahami apa yang dimaksudkan dengan skala dan koordinat ni. Jadi cuba kita buat untuk soalan nombor 1 ni. Okey, Mira, cikgu ada sediakan kertas grid di hadapan. Okey, soalannya.
paksi mengufuk 1/2 dan paksi mencancang 1/3. Apa yang cikgu nak Mira buat adalah mengisi nilai pada setiap paksi itu. Boleh cikgu. Tadi cikgu kata paksi mengufuk 1/2. Betul. Okey, mengufuk yang mana satu kawan-kawan? Yang ini ke di paksi Y ataupun di paksi X? Mira rasa mengufuk berada di paksi X. Jadi kalau 1/2 sudah pastinya 1, 2. 1/2 Mira. 1/2. 1/2 dia akan bermula dengan 2 cikgu. Aha. Okey. Di Tak sini apa Mira. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Banyak sangat nombor tu. Boleh Mira? Boleh. Okey. Bagaimana dengan paksi mencancang? Paksi mencacang berapa cikgu? 1/3. 1/3. 1/3. Mesti ada kaitan dengan sifar 3. Jadi di sini 3, 6, 9, 12, 15, kemudian 18 dan 21. Betul Mira, tepat sekali. Sambil kita melengkapkan paksi kita, kita juga sedang membuat sifir. Okey Mira. Okey, seterusnya Mira, cikgu nak minta Mira padam sebab Boleh, cikgu bagi cikgu. soalan kedua. Boleh Mira? Untuk soalan kedua untuk soalan pula. yang kedua pula kita bersedia sambil menunggu Mira padam. Cikgu nak semua cuba memahami apa yang dimaksudkan dengan soalan yang cikgu bagi ni, okey? Boleh cikgu. Okey, untuk soalan nombor 2 ni kita akan menggunakan paksi mengufuk dan paksi mencancang dengan nilai yang berbeza pula. Okey, boleh. Okey, paksi mengufuk cikgu nak Mira buat 1/3, manakala paksi mencancang 1/5. Boleh Mira? Boleh. Okey. Mengufuk 1/3. Betul. Okey. 1/3 kawan-kawan. Mengufuk yang mana? Lagi sekali. Mengufuk yang panjang ke cikgu? Mendata. Yang Okey, mendata yang tu. mendata ni 1/3. 3, 6, 9, 12, 15, 18 Betul. dan 21. Okey, tanya Mira tepat sekali. Bagaimana dengan paksi mencancang 1/5? 1/5. Okey, 1/5 bermula dengan 5, 10, 15, 20, 25, 30 dan 35 cikgu. Okey, tepat sekali Mira. Tahniah kepada Mira kerana berjaya melengkapkan soalan nombor 2 yang melibatkan paksi mengufuk dan paksi mencancang. Bagaimana dengan soalan nombor 3? Boleh tak Mira? Boleh. Untuk soalan ketiga, Mira saya bersedia? teruja. Jadi saya padam dulu cikgu. Kita tengok. Okey, hebat sebenarnya bila kita mampu untuk menghafal dengan sifir dengan baik dan saya cikgu yakin. Okey, tiada masalah untuk kita melengkapkan paksi kita menggunakan satah kartes ini. Baik cikgu. Tapi kan cikgu, apa yang Mira nampak apabila Mira mengisi tempat kosong ni kan cikgu, gandaan ni macam cikgu kata berbeza pun boleh, tetapi gandaan tu kena 3, 6, 9. Ya, betul. Tak boleh 3, 6, 10, 11, 12. Tak boleh cikgu ya? Kena dalam bentuk seragam. Naik 3 atau naik 5. Betul. Tanya Mira. Mira sudah mula memahami apa yang kita pelajari pada hari ini Mira. Okey, untuk soalan berikutnya cikgu. Okey, soalan ketiga, soalan terakhir kita. Okey. Paksi mengufuk 1/4. 1/4. Okey, cuba dahulu. 1/4. 4, 8, 12, 16, 20, 24 dan 28. Tahniah, tepat sekali. Okey, paksi mengufuk 1/4 telah pun selesai. Paksi mencancang 1/6. Okey, 1/6. Betul kan cikgu? Betul. Okey, 1/6. Kita cuba. 6, 12, 18, 24, 30, 36 dan 42. Okey, tahniah Mira. Okey, semua jawapan yang Mira beri daripada paksi mengufuk dan paksi mencancang semuanya tepat. Baik. Ketiga soalan yang cikgu bagi, tiga-tiga semua tepat. Tahniah Mira. Jadi disebabkan tepat, berapa ganjaran saya untuk hari ini cikgu? Mira ingat tentang ganjaran. Okey, baiklah cikgu nak tambah lagi 3 bintang untuk Mira. Boleh? Boleh. Okey. Baiklah, terima Tahniah, Mira. kasih Kita tambah cikgu. lagi bintang ya. Saya dah dapat bintang lagi kawan-kawan. Nampaknya 1. saya dah
mula faham Betul. tentang skala dan koordinat, dan Mira yakin rakan-rakan di rumah pastinya dah mula jelas juga. Tetapi kita nak berhenti berehat kerana Cikgu Saiful Amri selepas ini ingin kongsikan dengan lebih jelas lagi untuk panduan murid-murid di rumah untuk memahami matematik dengan lebih jelas. Jadi jangan ke mana-mana, hanya di slot menengah atas Didik TV KPM. Kawan-kawan, okey, kita nak masuk kelas semula untuk mata pelajaran matematik bagi murid-murid tingkatan 4. Baiklah, untuk segmen ini saya nak tanya Cikgu Saiful Amri pula. Untuk skala kita dah faham, kita dah jelas. Untuk koordinat pula macam mana? Jom tanya Cikgu Saiful. Silakan Cikgu. Okey, terima kasih Mira. Ya, betul. Okey, tadi kita dah mula memahami apa yang dimasukkan dengan skala. Okey, sekarang ni kita akan gabungkan kedua-duanya, skala dan koordinat. Bersedia Mira? Sedia Cikgu. Okey, jom Cikgu terangkan dahulu apa yang dimasukkan dengan skala dan koordinat. Okey, kita akan mulakan dengan menyatakan koordinat dan skala. Okey, skala pada kedua paksi ialah 1/3. Daripada sini kita boleh nampak, kita boleh lihat. Okey, kedua paksi mendatar dan paksi mencancang ataupun paksi mengufuk dan paksi mencancang menggunakan skala 1/3. Boleh Mira bacakan asaran dia mula daripada sifar, kemudian Betul. Mula kepada sifar, kemudian 3, 6, 9, 12, 15. okey, tepat sekali. Okey, itu bagi mengufuk. Begitu juga dengan mencancang, nilainya adalah sama. Okey, Betul. skala yang sama pada dua paksi ini menunjukkan okey, skala yang digunakan pada sata kartes ini adalah skala yang sama. Okey, seterusnya seperti yang kita dah nyatakan tadi sebelum ini pun, skala pada paksi mengufuk ialah 1/1, manakala skala pada paksi mencancang ialah 1/4. Di sini sata kartes kita adalah skala yang berbeza pada dua paksi. Cuba Mira bacakan skala yang digunakan pada paksi mengufuk dahulu. Paksi mengufuk ya Cikgu. Kalau skala pada paksi mengufuk merupakan 1/1. 1/1, betul. Dan bagaimana dengan skala pada paksi mencancang? Pada paksi mencancang 1/4. 1/4. Okey, cuba bacakan sifir 4. Cikgu nak dengar. Boleh, sifir 4 Cikgu. 4, 8, 12, 16, 20, 24. Pandai Mira. Okey, begitu juga yang contoh yang cikgu bagi, okey. Ianya akan naik kepada 4/4. Okey. Okey, Mira, seterusnya. Cikgu yakin Mira dah pun faham apa yang Mira pelajari pada hari ini. Cikgu nak bagi sedikit kuis. Okey, cikgu nak Mira ambil masa untuk melengkapkan jawapan kepada soalan yang ditanya di dalam gambar rajak ini. Nyatakan koordinat bangunan-bangunan tersebut. Jangan rindu kampung dahulu. Okey, sebab kita nak tengok bangunan-bangunan yang ada sebenarnya di sekeliling kita. Okey, boleh Mira cuba jawab? Boleh Cikgu. Okey, saya cuba Cikgu. Cikgu, saya tengok dalam peta ni, saya tengok dalam koordinat bangunan ni ada museum, hospital. Ini semua ada dalam peta tadi Cikgu. Betul Mira. Okey, kalau museum, jadi semakin dekat kampung Mira ni. Ya. Kita tengok. Untuk museum saya tengok pada paksi mengufuk 4, paksi mencacangnya ialah 10. Okey, kita manakala hospital pula 12, 8. Kemudian untuk bank 8 dan mencacangnya 4. Untuk stadium mengufuk 16, mencacang 2. Restoran. Restoran ni nampaknya macam jauh sikit Cikgu. Jadi dia pada paksi 22, okey 6, kilang 24 dan 28 dan 4. Kemudian sekolah. Sekolah ni pada asalan dan pada paksi mengufuk mencacang merupakan 2. Jadi dah siap Cikgu. Wah, begitu yakin Mira dengan jawapan Mira. Jadi boleh kita bincangkan, kita tengok bagaimana kita semak jawapan Mira pada hari ini. Betul atau tidak? Baik. Okey, bagus Mira ya. Seorang yang sangat berkeyakinan tinggi. Okey, cikgu juga sudah sedia menyediakan jawapan.
Okey, sama-sama kita lihat. Mira bagi museum. Okey, apakah jawapan Mira? Untuk museum jawapan saya 4-10 cikgu. 4-10. Tepat sekali. Okey. Koordinatnya adalah 4-10. Satu yang cikgu mungkin terlupa untuk mengingatkan, okey, tetapi cikgu tengok Mira dapat jawab dengan baik. Okey, bagi menyatakan koordinat kita perlu letakkan tanda kurungan. Oh, okey. Itu penting. Jadi cara membacanya 4-10. Okey. Satu-satu saja nombor yang kita sebut. Okey, seterusnya Mira, bagaimana dengan hospital? Hospital pula saya menjawab 12-8 cikgu. 12-8. Sama dengan jawapan cikgu. Jadi jawapan Mira adalah tepat sekali. Okey. Seterusnya bagaimana dengan bank? Kalau untuk bank pula 8-4. 8-4 sama. Wah, hebat. Baik. Seterusnya kalau kita nak pergi ke stadium, apakah koordinat yang kita gunakan? Stadium berapa kan kawan? 16-2. 16-2. Okey, dah penat di stadium, kita dah berlari-lari semua, kita nak makan pula. Betul, cikgu. Di restoran bagaimana pula? Di restoran 22-6. 22-6. Juga tepat. Masih lagi betul jawapan Mira. Okey. Seterusnya, kita tengok di kawasan sini juga ada kilang sebenarnya, Mira. Ya, cikgu. Berapakah koordinat bagi kilang itu? Oh, kilang ni nampaknya macam jauh sikit cikgu. Sebab kilang ni berada pada 28-4 cikgu. 28-4. Betul. Kenapa kilang ni berjauhan sedikit? Mungkin sebab ada asap apa semua kan. Jadi diletakkan jauh sedikit. Dan yang terakhir sekali, kita nak pergi ke sekolah pula, Mira. Apakah koordinat bagi sekolah? Okey, kalau sekolah saya letakkan sifar 2. Sifar 2. Kita lihat. Betul, Mira. Daripada berapa bangunan yang ada ni? 2, 4, 6, 7 bangunan yang ada ni, semuanya Mira dapat jawab dengan tepat sekali. 7 semuanya tepat. Jadi Mira, cikgu ada sesuatu nak bagi pada Mira. Tentunya papan ganjaran tu 7 bintang. 7 bintang. Wah, banyaknya cikgu. 7 bintang. Boleh cikgu, saya akan tampalkan 7 bintang. Okey, kita tengok bintang Mira semakin banyak ni. Betul lah. Tapi kan cikgu Saiful, saya ada satu soalan nak tanya cikgu sebenarnya. Apa tu? Kalau kita tengok, tadi cikgu dah kata untuk menjawab koordinat ni, kita kena letak kurungan. Kurungan, betul. Tapi yang Mira perasan juga di sini macam ada koma cikgu. Kena letak koma ke? Kalau saya letak ganti titik boleh tak cikgu? Okey, bagi ayat matematik, kita kena pastikan apabila menulis sesuatu perkara itu supaya tepat. Jadi kita faham untuk menyatakan koordinat 4 kemudian kita koma, bermaksud 4 ni berada di paksi mengufuk dan seterusnya nilai 10 tu berada di paksi mencancang. Itu untuk kita membezakan kedua-dua nilai itu. Sebab tu kita buat dalam bentuk koma. Faham. Baru dah saya faham. Kalau kita letak buat dalam bentuk titik, nanti nilainya 4.1 sifar. Nanti dah lain pula. Betul. Baru saya faham cikgu. Betul, Dan juga untuk menulis koordinat kena letakkan paksi X lebih dahulu, baru diikuti paksi Y cikgu ya. Kita baca paksi X dahulu, baru kita baca paksi Y pertemuannya. Baiklah cikgu, saya dah jelas dan saya nak satu lagi latihan. Boleh tak cikgu? Mira bersemangat ni. Cikgu takut kalau cikgu tak dapat memenuhi semangat Mira. Tetapi pastinya cikgu sediakan satu lagi soalan. Boleh, Mira? Boleh, cikgu. Okey, jom. Mira dah bersedia. Jom cuba untuk soalan yang kedua. Dia agak sukar sedikit. Cikgu harap Mira boleh faham soalannya dahulu. Nyatakan koordinat bagi kawasan yang ditandakan jika skala pada paksi X ialah 1/10. Manakala skala pada paksi Y ialah 1/5. Okey, sebelum Mira jawab, cikgu nak Mira bacakan dahulu nilai. Okey, paksi mengufuk ataupun paksi X. Jika kita menggunakan 1/10, bermula daripada sifar, kemudian sifar diikuti 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Okey, cukup. Dah betul. Okay. 70, betul. Jadi bacanya adalah 10, 10, 10. Okey, bagaimana pula dengan paksi Y? Apakah nilai yang perlu Mira tulis? 1/5. Okey, cuba bacakan. Kalau 1/5 diikuti oleh sifar, kemudian 5, 10, 15,
20, 25 dan 30. Okey, betul Mira. Jadi Mira dah faham begitu untuk kita menulis skala. Okey, jika Mira lihat cikgu cuba tinggikan lagi nilainya. Ini bermaksud cikgu cuba menyamai apakah keadaan ataupun jarak sebenar di luar. Begitu sebenarnya kita nak tengok nilai ni. Tetapi di sini sekarang ni Mira dah tahu. Jadi cikgu yakin Mira boleh cuba jawab latihan yang cikgu sediakan untuk Mira. Bagaimana Mira? Boleh cikgu. Okey, kita tengok apakah lokasi ni pada kawasan P, K, H, L dan J untuk koordinat ini. Teruskan Mira. Okey, kalau kita tengok P ni cikgu, titiknya berada pada garis mengufuk, garis yang mendatar 20. Cikgu Saiful kata buat kurungan, jangan lupa. 20,35. Untuk K pula mengufuk 60,40. Manakala untuk H bagi paksi X 50 diikuti oleh paksi Y 25. Untuk L saya tengok cikgu L 1 2 3. 3 cikgu. Maksud? 3, jadi kalau 3 30 lah cikgu. 30 kerana kita bacanya 1 kepada 10. Okey. 30, koma, kemudian 20. Okey. So, bacanya 55 ya. Betul. Okey. Dan yang terakhir sekali J. Kalau J berada di paling hujung paksi X, jadi nilainya 70 kerana nisbah 1 kepada 10 kan cikgu? Betul Mira. Okey, titik di situ mewakili 70. Jadi 70 kalau kita lihat pada paksi Y yang menegak ataupun mencancang, untuk paksi Y 1. Kalau 1 tadi cikgu kata nisbah 1 kepada 5. Jadi sudah pastinya 5 nilainya. Di sini. Okey. Tapi betul ke jawapan saya ni? Okey, jom kita tanya cikgu. Cikgu, betul tak cikgu? Mira dah jawab semua Dah jawab semua cikgu. Hebat Mira. Dalam tempoh masa yang cikgu bagi, Mira boleh jawab dengan masa yang sangat cepat sebenarnya. Okey. Kita tengok jawapan, boleh Mira? Boleh cikgu. Kita semak sama-sama jawapan Mira pada hari ini. Okey, kita mulakan. Kita tengok dengan kawasan P. Kawasan P ni merupakan negeri Perak kalau Mira perasan. Okay, negeri Perak ni kita tengok koordinatnya adalah 20, 35. Bagaimana Mira? 20, 35. Betul cikgu. Okey, satu jawapan telah pun tepat. Seterusnya K. K adalah negeri Terengganu. Kita tengok bagaimana K 60, 40. 60, 40. Tepat. Tahniah Mira. Cikgu, saya tahu. Okay, saya tahu. Bagaimana? Sebab inilah rumah opah saya ada dekat sini. Oh, ya ke? Sangat teruja. Ini di negeri Pahang. Tepat sekali. Okey, bagaimana koordinatnya? Jawapan saya adalah 50, 25. Jawapan Mira pun sama cikgu. Wah, Mira semakin dekat dengan rumah nenek Mira ni. Okey, seterusnya kita tengok L. L ni pula adalah negeri kelahiran saya, Selangor. Okey, koordinat 30, 20. Tepat tidak? Betul cikgu. Betul. Tahniah Mira. Okey, sudah 4 soalan semuanya tepat jawapan Mira. Dan soalan yang terakhir J. J ni negeri apa Mira? Berada di selatan tanah air, selatan semenanjung Malaysia. Kalau berada di selatan, tak lain tak bukan di Johor. Negeri Johor. Tahniah. Tahu kita belajar juga berkaitan dengan negeri-negeri di Malaysia. Okey. Okey, untuk J nilainya adalah 75. Bagaimana jawapan Mira? Betul cikgu, 75. 75. Tahniah Mira. So 5 lagi bintang untuk Mira pada hari ini. Okay? Apabila Mira dapat menjawab ke semua lokasinya dengan tepat. Okey, Mira boleh terima lagi 7. Bagaimana? Cukup tak bintang cikgu tu? Wah, cukup cikgu. Terlebih cukup. Saya tampal cikgu Okey. Cikgu, sambil-sambil saya nak tampal bintang ni kan cikgu. Boleh tak cikgu terangkan kepada kawan-kawan saya dekat rumah apa sebenarnya cikgu dah fokuskan dalam perkongsian segmen kali ini? Okey, terima kasih Mira. Betul. Okey, apa yang cikgu fokuskan pada segmen kali ini adalah kita menggabungkan apa yang dimasukkan dengan skala pada paksi dan apa yang dimasukkan dengan koordinat. Skala dan koordinat ini saling berkait rapat. Okey, jadi alhamdulillah apa yang cikgu lihat, kita telah pun memahami apa yang dimaksud dengan skala dan koordinat tentunya kita telah pelajari pun sebelum ini. Jadi apabila cikgu gabungkan, Mira dapat menjawab dengan baik.
Tanya Mira. Itu fokus kita sebenarnya untuk memahaminya. Baiklah, selesai kita dah tahu apa yang dimaksudkan dengan koordinat ni. Maksudnya koordinat dan juga skala ni cakap baiklah. Betul. Saling berkait rapat kan cikgu. Okey, nampaknya saya dah jelas. Anda di rumah bagaimana? Harapnya dah jelas juga tentang skala dan koordinat. Kerana selepas ini kita nak berhenti berehat seketika sebab kita dah makin dekat ni nak menghampiri rumah opah. Jadi kawan-kawan, jangan ke mana-mana. Kita sambung semula kelas selepas ini. Seronok ya cikgu. Macam ni rupanya di desa. Wah, cantiknya. Gunung yang berkicauan mengalir tenang, sejuk mata memandang, damai mempesonakan, padi melambai-lambai, gadis di tepi bendang, walau panas membahang, tetap manis tersenyum riang. Hei, ke kirilah, ahai ke kananlah, ahai inilah desa yang tercinta, ahai menarilah, ahai menyanyilah, ahai riangnya suara mereka, desa tercinta. Wah, cikgu best ni, cikgu dah sampai desa Dah nak sampai dah ni. Wah, mana satu rumah nenek ni? Betul-betul. Okey, nanti kita cari rumah opah. Tapi kan cikgu, kita masih lagi ni dalam kelas matematik kita. Okay. Aduh, saya sempat berangan pula nak sampai ke rumah opah. Dalam teruja kita nak ke rumah opah ni, cikgu sebelum benarkan Mira balik, ada latihan pengukuhan sedikit untuk Mira, boleh? Wah, boleh sangat cikgu. Okey, jom kalau kita macam tu, mulakan. jom cikgu. Okey, jom Mira. Okey, jom cuba. Seterusnya adalah tandakan nilai pada kedua-dua paksi. Bersedia Mira? Sedia cikgu. Okey, skala paksi mengufuk 1/1. Okey, apakah nilai yang akan Mira masukkan bagi skala pada paksi mengufuk itu? Okey, kawan-kawan, soalan ni kita kena jawab sama-sama tau. Untuk paksi mengufuk 1/1. Jadi sudah pastinya 1, 2, 3, 4, 5. Okey, betul, tepat. Wah, hebat ya. Sebenarnya skala pada paksi mencacang 1/3. Bagaimana Mira? Paksi mencacang. Ingat lagi tak kawan-kawan? Paksi mencacang yang menegak ni tahu merupakan paksi Y. Betul tak cikgu? Betul. Okey, yang menegak ni jadi 1/3. Sudah pasti 3, 6, 9, 12, 15. Tepat sekali. Sifir 3 saja. Okey Mira, seterusnya untuk soalan B pula. Baik, Okey, cikgu tanyakan Mira, skala paksi mengufuk 1/2. Apakah nilai yang akan Mira masukkan kepada skala pada paksi mengufuk itu? Pada paksi mengufuk. Pada paksi mengufuk, kalau dalam kertas graf tu kawan-kawan berada pada paksi X mendatar, jadi 1/2. 1/2 mesti menggunakan sifir 2. Betul tak cikgu? Betul. Okey, kalau menggunakan sifir 2, 2, 4, 6, 8, 10. 10. Tepat sekali. Okey, betul Mira. Kiraannya adalah pola nombor 22. Okey, seterusnya. Skala paksi mencancang 1/4. Bagaimana Mira? Boleh isi? 1/4. 1/4 bermula dengan awalan ataupun sifar. Betul. Kemudian 4, 8, lepas 8,
12, lepas 12, 16 dan 20. 20. Okey, begitu berkeyakinan Mira menjawab. Dan jawapan Mira semuanya adalah tepat. Tahniah Mira. Okey, ini bermaksud pada pandangan saya Mira sudah pun menguasai. Okey, apa yang cuba saya capai untuk sesi pembelajaran pada kali ini Mira? Baik cikgu. Tapi kan cikgu, kalau sebelum kita akhiri kelas kita pada hari ini kan cikgu, boleh tak kalau cikgu betulkan saya nak cuba ulang kaji seketika. Kalau untuk paksi X dia mendatar, kita panggil dia sebagai paksi yang mengufuk. Mengufuk, betul. Itu istilah yang perlu Mira pelajari sebenarnya. Mengufuk. Mengufuk. Ingat kawan-kawan, mengufuk. Dan untuk yang berada di paksi Y yang tegak macam ni, itu istilah yang perlu kita fahami merupakan paksi mencancang. Mencancang. Ya, dua istilah utama kita pada hari ini, mengufuk dan mencancang. Tahniah Mira, Mira dapat menguasai kedua-dua itu. Okey. Boleh cikgu masuk bahagian rumusan pula? Belum lagi cikgu. Sebab saya nak tanya juga sebab saya nak betulkan juga saya kalau saya salah cikgu. Saya nak tanya cikgu, kalau yang untuk nisbah tadi, kalau cikgu sentuh tentang skala, mesti ada berkait rapat dengan nisbah. Betul. Kalau nisbah tadi cikgu ada sentuh, murid-murid kena buat bentuk kurungan. Kalau tak ada kurungan, salah lah cikgu. Kurang tepat lah. Betul. Bacaan dalam matematik, jika tiada kurungan tu, kita tak boleh jadikannya satu nisbah ataupun koordinat. Macam dia bukan disebut begitu. Jadi kita nak tahu apa topik yang kita pelajari, mesti ada bentuk ataupun ayat matematiknya. Formula yang digunakan. Okay, biasanya kalau kita lihat saja, ini berkaitan dengan topik apa? Begitu sebenarnya. Okay? Sebenarnya dalam matematik ni sangat memudahkan kita. Okay? Dengan melihat pada nombor saja kita dah tahu apa topik yang kita pelajari. Betul. Ingat kawan-kawan, nak tulis nisbah, nak tulis skala, kenalah ada kurungan dan buat koma di situ. Betul. Bermula dengan paksi yang mengufuk, diikuti paksi yang mencancang pula. Betul. Baik cikgu, nampaknya cikgu kita dah sampai ke penghujung kelas kita. Sedikit rumusan ringkas daripada cikgu Saiful. Silakan. Sedikit rumusan untuk kita menamatkan sesi pembelajaran kita. Kita telah pun belajar berkaitan dengan apa yang dimaksud dengan satah kaltes, terdiri daripada paksi X mengufuk dan paksi Y mencancang yang bersilang pada sudut tegak di asalan. Okey, kita dah belajar apa yang dimaksud dengan skala paksi X 1/1, skala paksi Y 1/2. Okey, bagaimana nak mengira skala itu sendiri. Okey, di sini banyak yang sebenarnya yang kita satu nilai tambah. Berkaitan apa yang dimasukkan dengan skala dan koordinat. Betul. Yang kita gabungkan sekali. Itu dia Mira tadi. Baik cikgu. Dan kalau tengok dekat sini kan cikgu, banyak dah bintang-bintang saya terkumpul ni. Macam mana prestasi saya hari ni cikgu? Itulah Mira. Sebenarnya cikgu asyik terpandang saja. Banyak betul Mira mengumpul bintang pada hari ini. Okay? Dan cikgu harap bintang-bintang itu cukup untuk Mira merasa satu rasa efektif. Okay? Apabila kita mempelajari sesuatu mata pelajaran itu. Okay? Dengan nilai itu, yang cikgu lihat, semua soalan yang cikgu berikan Mira dapat jawab dengan tepat. Tanya Mira, ini menunjukkan prestasi Mira pada tajuk ini sangat memberangsangkan. Tanya sekali lagi Mira. Terima kasih cikgu. Kalau macam tu kan cikgu, di mana kawan-kawan saya di rumah boleh dapatkan sumber rujukan cikgu? Okey, sumber rujukan kita, jika kita nak lihat soalan tambahan dan sebagainya, sebagai latihan pengukuran bolehlah merujuk kepada pelantar delima KPM. Ya, betul. Pelantar delima KPM. Kawan-kawan, kita dah sampai ke hujung kelas matematik kita ni. Kita pun dah jelas, kita pun dah faham. Jadi, kita dah boleh pulang ke kampung. Sampaikan salam cikgu pada Mira. Boleh cikgu. Tapi kan cikgu, sebelum kita akhiri kelas ni, jom kita nyanyi lagi sekali. Seronoknya nak menyanyi saja boleh. Kita jumpa lagi kawan-kawan. Bye. Assalamualaikum. Cikgu, jom balik kampung. Yeay. Jom cikgu, kita balik kampung cikgu. Wah, seronoknya balik kampung. Cantik kampung Mira. Terima kasih cikgu. Air mengalir tenang, sejuk mata
memandang, damai mempesonakan, padi melambai-lambai, gadis di tepi bendang, walau panas membahang, tetap manis tersenyum riang. Wah, jom! Ke kirilah, ahai ke kananlah, ahai inilah desa yang tercinta, ahai menarilah, ahai menyanyilah, ahai riangnya suara mereka, desa tercinta.